Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Allah masih lagi memberi kepada kita dapat kita bernapas pada hari ini, membolehkan kita bangun untuk bersahur, membolehkan kita melakukan pelbagai amal ibadah. Tidak lain tidak bukan semua apa yang kita persembahkan ini, kita amat mengharapkan agar Allah Ta'ala menerimanya dengan sebaik-baik dan memberi ganjaran yang sebesar-besarnya kepada kita. Yang paling utama dan paling pentingnya, kita harap Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dan jauhkan kita daripada neraka. Alhamdulillah, di kesempatan ini sebelum masuknya waktu subuh, marilah kita sama-sama memberi suntikan rohani kita, iaitu dengan membicara satu tajuk. Saya rasa tajuk ini amat berguna kepada kita semua untuk menjadi panduan, iaitu kelebihan puasa pada hari putih, ataupun dia panggil siyamu ayyamil bid. Dalam kitab Arab dia sebut siyamu ayyamil bid, mana puasa pada hari putih. Apa yang dimaksudkan dengan hari putih ini? Yang dimaksudkan dengan hari putih ini adalah hari bulan mengambang, iaitu pada hari-hari tersebut cahaya bulan sangat terang, iaitu hari yang ke-13, hari yang ke-14 dan hari yang ke-15 pada setiap bulan Islam. Kita dianjurkan oleh Islam, dan dia merupakan sunnah yang selalu dilaksanakan oleh baginda Nabi dan juga para sahabat, berpuasa pada hari putih ini. Jika sebelum ini menjadi satu kelaziman kepada kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, teruskanlah. Kemudian kita menambah dengan 3 hari lagi, iaitu hari ke-13, 14 dan 15. Andai kata pada hari salah satu daripada 3 hari ini berbetulan dengan jatuhnya pada hari Isnin, alhamdulillah. Kalau tidak berbetulan, maka menjadi jumlah hari-hari yang kita berpuasa dalam sebulan itu menjadi 9 hari lah. Katakanlah jadi 11 hari. Katakanlah Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Mana dalam sebulan ni ada 4 minggu. Mana di situ 8 hari dah. Ditambah pula dengan 3 hari, hari bid, 13, 14 dan 15, maka dia akan menjadi 11 hari. Kalaulah ianya menjadi satu amalan dalam hidup kita, alhamdulillah. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, mana tak perlu kita habiskan duit untuk membeli ubat. Tak perlu kita menghabiskan duit untuk membeli apa-apa alat bantuan untuk membantu kita kekal sihat. Kenapa? Kerana dengan berpuasa ni pun kita dijamin oleh Allah Ta'ala dengan kesihatan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata, sumu tasihu, puasalah kamu akan diberi kesihatan. Takkanlah dengan Nabi juga kita ragu-ragu. Nabi ni dia tidak bercakap kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Jadi oleh yang demikian, sebagai kita umat Islam, apa sahaja yang disebut oleh baginda Nabi adalah menjadi satu ikutan, menjadi amalan. Jangan kita ragu-ragu.
Andai kata kita boleh buat, kita buat. Andai kata tak boleh, kita cuba untuk buat. Kerana kesan sampingan terlalu banyaknya. Mana hadis yang menuntut supaya kita berpuasa pada hari Bid ni? Yang pertama berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, "Siyami thalathati ayamin min kulli syahrin wa rak'atay ad-duha wa an awtara qabla an anama." Rasulullah meminta aku, kata Abu Hurairah, Rasulullah meminta aku melakukan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayamin min kulli syahrin, iaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan, iaitu puasa pada hari Bid. Yang kedua, Nabi minta aku lakukan warak ayatid duha, mengerjakan 2 rakaat sunat duha, paling kurang 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Dan kata Nabi, kata Abu Hurairah, wa an autara qabla an anama. Abu Hurairah kata yang ketiga, Nabi minta supaya aku mengerjakan solat witir sebelum tidur. Manakala hadis yang kedua pula daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Idza sumta minasy-syahri thalathan." Apabila kamu nak berpuasa 3 hari dalam sebulan, kata Nabi, "Fasum thalatha asyarata." Maka mu puasalah pada hari yang ke-13, wa arba asyarata, dan hari yang ke-14, wa khamsa asyarata, dan hari yang ke-15. Maknanya berdasarkan kepada dua hadis ini, memberi panduan kepada kita bahawa puasa pada hari putih ini adalah dianjurkan dan digalakkan oleh Islam, seboleh-bolehnya kita lakukan. Oleh itu, sidang penonton yang saya hormati sekalian, oleh kerana dalam keadaan kita sekarang, orang yang bekerja kerajaan banyak bekerja dari rumah, dan ada yang tidak bekerja lagi, dan ada yang kerja dia sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Eloklah mengambil ruang yang terbaik ini untuk kita berpuasa. Paling tidak perkara sampingan, kita akan menjimatkan kos makan minum kita. Yang kedua, yang tu bukan menjadi satu perkara utama sangat. Perkara utamanya, kita mengharapkan Allah Ta'ala memberi kecerdasan tubuh badan kita, memberi kesihatan tubuh badan kita, memberi pahala yang banyaknya kepada kita. Yang paling utama lagi, kita nak Allah Ta'ala redha. Apabila kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, sudah tentu Allah Ta'ala akan memberi keredaan yang terbaik. Bila Allah Ta'ala redha kepada kita, maka sudah tentu segala apa yang kita nak akan ditunaikan dengan begitu mudahnya. Okey, sekejap. Kita break sekejap. Saya nak minum minyak zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung pula. Bagaimana lafaz niatnya? Niat dia terlalu mudah je. Niat dia terlalu mudah sahaja. Kalau kita niat secara formalnya, nawaitu sauma ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sahaja aku sauma berpuasa ayyamal bid pada hari putih, sunnatan lillahi ta'ala, sunat kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dalam bahasa Arabnya. Yang paling mudah kita niat je, aku puasa sunat hari putih kerana Allah Ta'ala. Allah mudahnya. Mudah saja dalam agama ni, tidak ada benda-benda yang menyulitkan. Tak ada benda-benda yang memayahkan. Yang paling penting niat kerana Allah Ta'ala. Aku puasa kerana Allah Ta'ala pun tak apa dah. Allah Ta'ala terima dah. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amalan itu diambil kira dengan niat.
Bila kita lakukan sesuatu niat kerana Allah Ta'ala akan beri kepada kita pulangan ataupun gantian. Baik, kelebihan berpuasa pada hari putih. Yang pertama, akan diberi pahala seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Oh, besar. Akan diberi pahala kepada kita seperti mana kita berpuasa sepanjang tahun. Ya Allah Rabbi, sepanjang tahun ni Allah 300 lebih dalam setahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Terlalu besarnya kalau kita sebut dalam bahasa yang paling mudah upahan. Kalau kita bekerja, orang bayar upah dengan bayaran yang tinggi, agak-agak tak nak ke nak kita. Sudah tentu akan berebut kita untuk mendapatkan kerja yang tawaran gajinya terlalu tinggi. Tapi mengapa? Kalau bab-bab ibadah kepada Allah Ta'ala ni, walaupun diberi jaminan oleh agama, mengatakan pulangannya terlalu tinggi, seolah-olah kita rasa Allah apa sangat dengan benda ni. Kita ingat nak masuk syurga Allah Ta'ala mudah ke? Nak selamat daripada neraka Allah Ta'ala ni mudah ke? Jangan kita menganggap mudah, hadirin sekalian. Kita kena ingat, Allah nak beri syurga kepada kita ni. Syurga sudahlah tempat yang istimewa, tempat yang disukai, yang digemari oleh semua. Lepas tu yang kedua, dia bersifat khalidina fiha, bersifat kekal selama-lamanya. Makna tak macam apa yang kita peroleh dalam dunia. Dalam dunia ini tidak bersifat kekal. Kadang-kadangnya hari ini kita dapat, besok kita dapat lagi. Tapi hari yang ketiga barangkali tak dapat dah. Itu dunia. Dunia walau bagaimanapun, kita kalau diberi kesukaan dalam dunia, kita seharusnya bersyukur. Dan kena ingat, walaupun kita bersyukur, kadang-kadangnya kesukaan kita itu, dia bersifat sementara. Sekejap lagi Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala datangkan dengan kedukaan. Waktu kita berduka, kita jangan kecewa. Kita kena bersabar. Kerana barangkali kedukaan yang didatangkan oleh Allah Ta'ala itu ada hikmah di sebalik apa yang kita tak tahu. Barangkali pada waktu kita syukur itu, tak cukup kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya ada kesilapan yang masih lagi kita lakukan. Allah Ta'ala nak selamatkan kita. Allah akan kiparatkan kesilapan dan kecuaian kita pada waktu itu. Dengan kita bersabar di atas ujian yang berlaku, maka Allah Ta'ala akan tampung dengan pahala. Itu sifat dunia. Baik, kelebihan yang pertama, orang yang berpuasa pada hari putih ini akan diberi pahala seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumu thalathatin min kulli syahrin wa ramadhana ila ramadhan saumud dahri." Nabi kata berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yakni puasa pada hari putih. Wa ramadhana ila ramadhan, dan berpuasa antara Ramadan hingga ke Ramadan. Saumud dahri, akan diberi pahala seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, hebatnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang mampu berpuasa ini. Baik, yang kedua, kelebihan yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku 3 nasihat. Yang pertama, Nabi kata aku tidak meninggalkannya. Kata Abu Hurairah, Nabi telah memberi wasiat kepada aku 3 perkara, dan 3 perkara ini selepas daripada Nabi mewasiatkan kepada aku tak tinggal. Aku tak tinggal sehinggalah aku dimatikan oleh Allah Ta'ala. Apa 3 perkara itu? Yang pertamanya, Nabi mewasiatkan kepada aku supaya berpuasa
3 hari dalam sebulan, iaitu berpuasa pada hari Bid, hari putih. Yang kedua, Nabi berwasiatkan kepadaku supaya aku mengerjakan solat duha. Kekok mana pun jangan miss daripada meninggalkan solat duha. Walau sibuk macam mana pun kena solat duha ini, kerana banyak fadilat dia. Yang ketiganya kata Nabi, janganlah kamu tidur sehingga kamu mengerjakan solat witir terlebih dahulu. Okey, tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, kita berhenti dulu untuk memberi laluan kepada azan subuh. InsyaAllah kita akan masuk lagi di lain ketika. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menerima segala amal kita ini, dan sama-samalah kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menghilangkan COVID yang melanda dunia kita dan melanda negara kita pada hari ini, kerana COVID ini merupakan satu perkara yang menyulitkan kehidupan kita. Sulit segala-galanya. Dunia kita menjadi sulit, akhirat kita pun menjadi sulit. Mana dia akhirat? Kita terhalang untuk datang ke masjid. Pengajian kita secara berdepan juga terhalang, dan kita nak buat perbincangan dalam jumlah yang begitu ramai pun terhalang. Nak beriktikaf di masjid pun terhalang. Nak membersih masjid bagi orang yang tidak ada kaitan pun terhalang. Banyak benda lah yang terhalang. Perkara yang berkaitan dengan akhirat dunia juga banyak terhalang. Mana kita nak berniaga tidak sebebas dulu. Kemudian tak boleh kita nak makan di tempat disediakan perniagaan, kena bungkus. Jadi di sini akan menimbulkan banyak kesulitan. Walau bagaimanapun jangan sekali-kali kita kecewa. Apa yang Allah Ta'ala lakukan ini ada hikmah yang semuanya memerlukan kepada kita berfikir, supaya hikmah itu akan berguna kepada kita. Terima kasih kepada saudara Mazwan dan juga kepada Datuk Seri Syahidan bin Sabu. Yang Datuk Seri Syahidan ni adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang amat bagus. Begitu juga dengan saudara saya Mazwan. Bagus Datuk Seri ni. Saya doakan kepada Datuk Seri panjang umur. Orang yang ada title Datuk Seri pula, tak sombong. Dan yang lain pun barangkali tak sombong juga. Tapi sepatutnya orang yang ada gelaran seperti ini sepatutnya berada di barisan hadapan. Duduk di hadapan selalu. Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, biar duduk depan untuk untuk menjadikan respect kepada orang lain juga. Terima kasih juga kepada Wan Zubaidah. Saya keluar dulu. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.